amoniak menjadi satu bentuk nutrien yang boleh diserap oleh tumbuhan. Okay, jadi apa yang kita letak dalam akuarium ni, setiap benda tu ada fungsi dia. Okay, pokok apa fungsi dia, ikan apa fungsi dia, udang apa fungsi dia. Okay, setiap tu ada fungsi dalam ekosistem dalam akuarium ni. Okay. Syok ada apa sikit ni kat rumah. Balik kerja stres kan, tengok ikan, tengok pokok subur, tenang dia rasa. Okay, so kita sambung. Okay, kalau tengok dekat kiri dan kanan saya ni, kita ada buat pertandingan aquascape online. Okay, pertandingan aquascape online ni dia bukan saja dekat Malaysia, tapi kita ada international yang kita panggil IAPLC, International Aquatic Plant Layout Contest, setiap tahun di Jepun. Okay, kenapa di Jepun? Sebab yang start Nature Aquarium ni adalah orang Jepun, pengasas dia iaitu Takashi Amano. Sebab tu dia ada ADA, Aqua Design Amano. Okay, ni brand dia. Mungkin akan datang ada brand HM. Mana tahu kan, ada rezeki insya-Allah. Okay, so kiri dan kanan saya ni adalah top 24. Top 24, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok scape ini semua bukan lukisan, okay? Bukan pemandangan, tapi semua ni dibuat dalam akuarium. Okay, dalam akuarium iaitu dalam air. Kalau tengok ada pelbagai, ada yang macam hutan, ada yang macam pergunungan, okay? Semua cantik-cantik. Nampak macam dia scape dia tak nampak flat, bukan nampak flat, tapi nampak macam real kan, nampak macam real. Macam pegunungan, tengok yang ujung sana tu. Okay, nampak luas scape dia. Nampak rasa macam kita nak masuk je kat dalam tu. Okay, kita sambung. Okay, dalam masa saya buat scape ni, saya akan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, okey? Jangan terganggulah. Okey, aquascape ni dia satu hobi tau. Hobi macam kita main motor, macam kita main kereta, macam kita main kamera. So, setiap hari ada je aksesori yang kita nak beli. Jadi sediakanlah poket anda. Okey? Tapi tak apa. Walaupun kita keluar duit, kita akan rasa, apa orang kata, kita akan rasa puas. Kan, Aid? Betul tak, Aid?
Okay, so kita dah siap je kita punya apa yang kita panggil hardscape. Okay, ini tema dia saya panggil Iwagumi Hybrid lah. Iwagumi Hybrid sebab kita guna banyak batu. Okay, banyak batu. So kita guna kita punya imajinasi. Bila kita buat aquascape ni, kita guna kita punya imajinasi. Bayangkan batu ni macam batu yang pecah tau. Batu pegunungan yang pecah, lepas tu dia berterabur. Berterabur and then pokok tumbuh kat batu-batu ni. Okay, kita belum habis lagi. Kita akan tanam dulu, kita akan buat planting dulu. Lepas tu baru kita akan touch up untuk nampak lebih detail. Okay, mic ni tak wireless, so agak susah sikit nak bergerak. Okay, dalam masa saya buat skip ni, saya akan senyap je tau. Tak boleh banyak bercakap, kalau tak nanti tak fokus. Okay, saya akan guna beberapa jenis pokok. Okay, pokok ni semua adalah tumbuhan akuatik. Okay, tumbuhan akuatik. Yang ni kita kena belajar bahasa Latin. Okay, belajar bahasa Latin. Okay, ada beberapa spesies. First one is, kita panggil dia Alternanthera renici mini, variegated. Okay, variegated. Lepas tu yang ni Alternanthera renici mini. Apa beza dia? Beza dia warna pada daun dia. Okay, and then yang ini kita panggil dia Staurogyne repens. Okay, and then yang ini kita akan buat pokok jadi pokok kapet. Okay, kita panggil dia Micranthemum Monte Carlo. And then this one is Bucephalandra. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Saya gunakan 5 spesies pokok. Okay, now untuk permulaan, okay, setiap aquascape yang kita buat, pastikan bila kita tanam pada mula-mula ni, pastikan kita tanam betul-betul padat dengan pokok. Okey, sebab apa? Sebab kita nak elakkan daripada masalah algae.
Okey, bila pokok kita tanam terlalu sedikit, okey, algae akan serap nutrien. So algae yang akan pergi dulu. Algae yang akan membiak dulu. Sebab pokok terlalu sikit. Kalau pokok kita padat banyak, okey, algae tak ada chance untuk membiak dengan menyerap nutrien. Pokok akan lebih laju serap. Okey, so sebab tu kita tanam pokok daripada awal, kita tanam padat-padat. Right? Okey. Okey, lagi satu, bila kita nak tanam pokok ni, kalau boleh jangan tanam macam ni, seketul macam ni. Okey, ceraikan dia kecil-kecil supaya kita boleh cover seluruh akuarium, seluruh tanah yang kosong tu lah. Okey. Okey, lupa. Sebelum kita nak tanam, kita kena basahkan dulu. Kita kena basahkan dulu tanah, aqua soil, supaya senang kita nak tanam pokok. Okey, kalau kering, bila kita guna tweezer ni, kita nak cocok pokok kat dalam, nanti bila kita cabut tweezer ni, pokok akan tercabut juga. So kita kena basahkan dulu tanah.
ada. Boleh. Ah, Kalau nak jaga merah dengan hijau tu sama jaga dia, bang? sama. Sama je. Sama. Hah? Kat Greenmaker. Greenmaker. Borong habis.
Hah? Ha. Boleh. Apa? Okey.
Mantap. Mantap tak? Okey, so kita dah siap planting. Sekarang kita nak masukkan pasir. Pasir ni cosmetic sand, ADA La Plata sand. So pasir ni dia akan naikkan lagi seri lah, warna. Dia akan naikkan lagi warna pokok, warna batu. Okey, biasanya pasir ni kita letak last sekali lah. Sebab kita tak nak tanah ni, aqua soil ni bercampur dengan pasir. Bila dia dah bercampur, nampak macam berselerak.
Okey, siap. Okey, next step ialah, terima kasih. Next step, kita akan masukkan air. Okey, masukkan air and then aktifkan CO2 system dan juga sistem penapisan air. Okey, so sebelum kita masukkan air tu, siapa nak ambil gambar dulu lah. Okey. So dalam masa setengah jam nanti baru saya akan masukkan air. Alright? Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Terima kasih. Okey, untuk masukkan air, saya akan tahan guna plastik. Okey, saya akan letak plastik kat sini, baru kita tuang air supaya air tu tak mengganggu tanah dan dia tak mengeruhkan air. Okey, jadi pada mula-mula kita masuk air tak keruh. Okey, bila air tak keruh, turn on filter, sistem dah boleh jalan macam biasa. Okey. Kalau air tak boleh guna air pipe. Air pipe mesti kita rawat dengan anti klorin. So kita ada Aquaforest punya water conditioner, and saya juga ada Anti Labs punya water conditioner, tap water safe. So dua-dua elemen ni, liquid ni, dia akan merawat air pipe, dia akan buang dia akan buang klorin, dia akan buang kloramin. So menjadikan air itu selamat untuk fauna. Okey. Pokok dia tak kacau sangat. Okey, satu lagi, klorin dalam air pipe dia akan membunuh bakteria baik yang ada dekat power sand. Okey, bila bakteria baik dah tak ada, daripada soil ni, aqua soil ni dia ada banyak nutrien. Okay, bila ada banyak nutrien, dia akan ada amonia. Jadi, bila bakteria dah tak ada elemen untuk menguraikan amonia tu, supaya dia menjadi dalam bentuk yang boleh diserap oleh pokok. Amonia dalam setiap masa, kadar amonia dalam air mestilah kosong. Okay, dia ada test kit dia untuk kita test sama ada berapa kadar amonia dalam air. Okay. Air kita ada test kit untuk amonia, kita ada kadar test kit untuk pH air. Okey, kalau untuk aquascape, kebiasaannya pH air dalam lingkungan 6 ke 7.5. Okey, yang itu kira sesuai untuk pokok dan juga fauna. Okey, ada soalan lagi? Okey, bajet kalau tengok yang ini, cube tank 30 cm. Okey, lebih kurang 2,500 semua sekali. Okey, daripada aquarium, hardscape, soil, pasir, pokok semua ni, fertilizer, okey, filter, sistem penapisan air dan juga sistem CO2. Okey, sistem penapisan air ni kita kena pilih brand yang berkualiti. Okey, macam Eheim ni adalah daripada Germany. Sebab apa? Sebab kita akan guna penapis air ni, kita akan on dia 24 jam. Kecuali masa kita buat penukaran air, masa kita buat maintenance. So, barang yang kita nak guna 24 jam, kita kena pastikan kualiti dia terbaik. Okey, biasa Eheim, Fluval, boleh pakai yang daripada, contohlah yang daripada China kan. Okey, dia murah sikit. Bukan murah sikit, murah banyak. Okey, tapi berapa kali kita nak tukar? Sebab dah ada pengalaman, dia punya flow dia menjadi perlahan. Okey, lepas tu dia punya motor pump tu cepat rosak. Jadi kalau kita pakai Eheim filter ni 20 tahun boleh pakai. 20 tahun boleh pakai. Kalau China tu kadang-kadang tak sampai setahun dah rosak.
Tak sampai 3-4 bulan pun dah rosak. Okey, jadi kalau nak betul-betul nak start ada aquascape yang cantik, okey, invest sedikit. Sekali punya investment, anda akan puas hati. Okey, ada soalan lagi? Ini scape paling laju saya buat lah. Tak sampai sejam, 45 minit. Biasa kalau saya buat tapi besar lah, besar. 3 kaki, 4 kaki, lebih kurang 4 jam, 5 jam, ada 6 jam. Okay. Tapi kalau yang kat rumah buat sendiri 2-3 hari baru siap. Dia dalam aquascape ni banyak benda yang kita nak kena tahu. Basic dia lah. Basic penjagaan pokok. Basic penjagaan pokok, kita tahu pokok, keperluan pokok. Pokok perlukan cahaya yang cukup. Pokok perlukan CO2, which is carbon dioksida, untuk dia jalani proses fotosintesis supaya dia subur. Lampu, kena pilih lampu yang betul-betul. Nak kena kira dia punya lumens, dia punya power. Tapi bagi saya sendiri, saya tak kira semua tu. Saya akan tengok kepada review lampu, dan saya akan gunakan lampu yang dah apa orang kata, approve. Dah dibuktikan berkesan. Kalau kita contoh kita pakai lampu biasa macam ni kan, lampu oren macam ni, kalau pokok-pokok macam ni dia takkan subur. Sebab cahaya dia tak cukup sebenarnya. Lampu macam ni dia mimik kekuatan cahaya daripada matahari. And then contoh kalau WRGB ni, kita boleh setting dia punya cahaya dia, kekuatan cahaya dia, berapa color temperature daripada pagi sampai ke petang. Sebab matahari tak terik sepanjang masa, betul tak? Pagi tak terik sangat, tengah hari baru terik. So guna lampu Chihiros WRGB ni, kita boleh set macam mana matahari punya keterikan, cahaya. Open untuk soalan lagi. Cycle. Okey. Bila kita dah start masukkan air, kita baru buat kita punya aquascape. Kita dah masuk air, kita tak boleh letak lagi fauna seperti ikan, udang, sebab kadar amonia masih lagi tinggi. Amonia, kita panggil amonia leach. Amonia leach daripada aqua soil tu masih tinggi lagi. Sebab bakteria baik, ataupun kita panggil nitrifying bakteria dalam ekosistem kita belum matang lagi. Belum matang. Sebab tu kita ada power sand tadi kat bawah. And then kita pun ada tambahan, macam contoh yang ni daripada Aquascape Malaya, Bacter Starter. Bacter Starter ni akan bantu kita aktifkan ataupun mempercepatkan kematangan bakteria dalam air, supaya bakteria baik ni ataupun nitrifying bakteria ni boleh menguraikan amonia tu kepada bentuk yang boleh diserap oleh pokok sebagai nutrien. Amonia kepada nitrite, dan nitrite kepada nitrate. Nitrate itulah yang akan digunakan oleh pokok sebagai nutrien untuk dia hidup subur. So selalunya dalam jangka masa seminggu, kalau kita gunakan Bacter Starter, tambahan, dalam masa seminggu kadar amonia dah boleh jadi zero. Kalau kita tak gunakan Bacter Starter ni pun boleh juga, tapi kita kena tunggu proses tu dalam masa 3 ke 6 minggu. Sebab tu dia orang buat ni. Setiap kali kita tukar air.
Okay, so bila kita start akuarium baru, minggu pertama kita akan buat 2 hingga 4 kali penukaran air. 2 hingga 4 kali penukaran air. Kalau boleh jangan guna direct air pipe. Okey, kita gunakan bekas. Okey, kalau akuarium besar macam ni kan, bolehlah kita guna bekas macam ni kan. So kita dah isi air, and then kita letak anti klorin. Okey, kita letak anti klorin. Anti klorin ni akan bertindak serta-merta. Dia akan bertindak serta-merta. So biarkan je 5 minit, and then kita dah boleh masukkan dalam akuarium. Okey, kalau kita direct air pipe ada klorin. Okey, kita dah letak bacteria starter. Kita masuk pula air pipe, bakteria mati. So tak sempat nak buat kitaran nitrogen. So kita punya kitaran nitrogen akan mengambil masa lagi lama. Okey, air akan keruh, amonia tinggi. So gunakan bacteria starter, guna anti klorin. Dalam masa seminggu dah boleh masuk ikan. Okey. Tak payah. Cuma nak masukkan ikan ataupun nak masukkan kalau udang hiasan dia lebih sensitif. Okay, kalau nak ikan, bila kita belikan di dalam plastik tu, buka plastik, letak dulu dekat atas permukaan air ni, bagi dia biasa dengan suhu air. Suhu air, and then setiap 10 minit kita masukkan air daripada akuarium ni dalam plastik tu. Okey, supaya kita punya fauna tak terkejut dengan perubahan parameter air. Kalau main masuk je, dia akan mati. Dalam masa setengah jam, sekejap je. Okey, ada soalan lagi boleh tanya. Saya tak nampak sangat skip ni, saya main buat je. Okey ke tak? Dia bila kita buat skip ni, dia naik meninggi macam tu kan. Dia tak nampak boring. So nampak walaupun akuarium ni kecil, tapi nampak pemandangan tu luas. Dia nampak macam ada jalan. Orang panggil perspektif. Okey. Potong je. Potong saja. Biasanya kalau kita start baru mula, baru start kita buat aquascape ni, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat baru trim. Minggu keempat ataupun kelima baru kita akan trim. Bagi pokok tu stabil. Bagi pokok stabil dalam keadaan yang baru dulu. Okey. Baru kita boleh trim dia. Okey, kalau macam ni kan, kita tengok daripada tepi ni, kita boleh nampak akar pokok ni dah mencengkam ke tanah. Time tu kita boleh trim. Okey, macam pokok yang saya gunakan ni semua kita panggil fast grower, pokok yang tumbuh dengan laju. Okey, kecuali yang ini. Okey, yang ini kita panggil Bucephalandra. Okey, dia sejenis epiphyte plant. Dia tak perlukan tanah untuk hidup. Okay, so kita tak boleh tanam dia dalam tanah. Kalau akar saja boleh. Dia ada apa kita panggil rhizome. Rhizome tu kalau kita tanam dalam tanah, pokok ni akan mati sebab dia tak boleh bernafas. Okay, kalau kita tanam akar dia saja dalam tanah, boleh, tak ada masalah. Okay, so Bucep ni dia slow grower. Okay, slow grower. So that's why saya letak dia sikit dekat shade dekat sini. Sebab tak nak kena algae. Okay.
Pokok kering, pokok kering. Nak tukar air tu berapa kali dan 100% air nak keluarkan ke ataupun separuh saja? So first. Okey. Kalau yang kedua, si auto system tu 24 hour ataupun ikut cahaya? Okey. Okey, penukaran air. Penukaran air biasanya kita, kalau tank 30 cm macam ni, kita buat 50% saja. Okey, 50%. Minggu pertama kadang-kadang sampai 4 kali. Minggu pertama. Okey, bila dah stabil, kita boleh buat seminggu sekali 50%. Okey. And then soalan kedua, CO2 system bukan 24 jam. Sebab bila malam tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, pokok tak akan jalankan proses fotosintesis. Fotosintesis perlukan CO2. So kita tak perlukan CO2 tak perlu on CO2 24 jam. Ikut kadar lampu. Biasanya kita punya lampu kita akan set 8 jam. 8 jam dah cukup. Okay? Clear? Alright. Okay, so macam ni kan, kita belum masuk air lagi, pokok akan cepat kering. So kita kena pastikan dia sentiasa basah. Okay, biasanya ada orang buat, kita panggil dry start. Okay, dry start method, which is dia tak masukkan air. Dia cuma bagi keadaan lembap sahaja. Okay, lembap dia akan tutup dengan plastik. Biasanya orang buat tu sebab mungkin dia punya equipment tak cukup lagi. Okay, mungkin dia belum beli filter ataupun CO2 system. Jadi dia nak bagi pokok jalan dulu, dia buat dry start system. Okay. Cuma dry start ni dalam keadaan cuaca kita kat Malaysia ni sekarang tengah panas, tapi kadang-kadang hujan kan. Tapi kalau biasanya selalunya panas lah. Panas agak susah sikit untuk kita buat dry start dengan kita tutup atas akuarium ni dengan plastik wrap. Kalau kita tengok dekat overseas, dia orang buat senang sebab cuaca dia orang sejuk. Cuaca dia orang sejuk. Dekat sini bila kita tutup dengan plastik, humidity terlalu tinggi. Okey, panas dekat dalam ni. Bila panas akan naik kulat-kulat dekat pokok. Okey, dan dalam masa 24 jam pokok semua akan mati. Jadi kalau dah ada equipment semua, terus buat. Yap. Untuk pokok yang saya gunakan ni tak perlu. Okey, tapi kalau contohlah penggunaan macam guna moss ke, moss tahu kan? Kita perlukan chiller sebab ada pokok yang dia perlukan suhu yang sejuk untuk dia hidup. Okey, 25, 26 ataupun 24, dan kena pakai chiller. Kalau tak ada chiller, cara alternatifnya gunakan kipas. Okey, ada akuarium, kipas untuk akuarium. Cuma kelemahan guna kipas ni, air akan tersejat cepat. So tiap-tiap hari air akan kurang, nak kena tambah air. Okey, penggunaan chiller ni macam aircon lah. Macam aircon, kalau guna chiller lebih elok. Cuma agak mahal sikit lah. Chiller yang paling kecil pun lebih kurang dalam 1,100. 1,100. Tapi kalau air sejuk, memang cantik lah pokok. Okay. Okay, penat jap nak duduk. Kalau ada soalan, ajukan Okay. Paling laju ni 45 minit. Siapa-siapa nak ambil gambar boleh, silakan. Jangan malu-malu. Okay, untuk kelab peminat aquascape Malaysia, kita dah siap. Harap-harap korang suka. Okay.
Tengok sikit, clear tak? Okay. Tak boleh fokus Boleh. Cuma ni dia punya apa? Belakang relax tu. Sebab exposure je ni. Tapi okey lah. Saya nak jaga batu tu supaya Tak hijau, tak berlumut. walaupun dah masuk nanti tu Kita kena dapatkan keseimbangan. Air tu lah. Keseimbangan CO2, lampu. Lepas tu kita punya baja. Baja tak payah baja lebih-lebih. Biasa kalau guna ADA punya sistem tu, macam ni kita guna full ADA tau. Soil ADA, power sand ADA, kalau boleh guna food ADA. Bila guna food ADA, dia senang nak kontrol. ADA food memang senang nak kontrol. Macam-macam. Pakai flower lah. Pakai dia punya flower. Tunjuk ke depan. Boleh. Ada orang nak tengok kan. Boleh cabut. Okey, jap. Mic nak ke? Kan abang nak cakap? Tak ada. Duduk, abang cakap. Okay, so inilah dia scape daripada dekat. Scape yang aku buat secara spontan. Harap-harap okey lah. Okay. So scape ni untuk Majlis Belia Malaysia. So diorang akan bawa balik tank ni ke Putrajaya Tak. Ni, ceras. Ceras. Okey. Dekat Majlis Belia lah. Alright. Okay, kita kena tanya tuan punya ni, Aben. Sini lah. Tak, dekat sikit. So, sikit dah siap. Okey. Boleh. Sudah siap. Nanti dah kita nak umum pemenang lah. Bila? Dah usah air ke sebelum usah air? Ke sekarang pun boleh? Okay, boleh. Saya nak pergi toilet jap. Okay, so kita rehat jap. Siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar. Lepas ni, lebih kurang dalam 10 minit. Dalam 10 minit, saya akan start masukkan air. Aktifkan CO2 system, okay, supaya semua boleh tengok. And then, kita akan umumkan pemenang untuk pertandingan aquascape online yang dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia, anjuran bersama dengan Scape Republic dan Kelab Peminat Aquascape Malaysia. Okay, so kita rehat jap. Minit. Si air.